Baik, pada 1 Mac 2024 ini akan bermula tempoh pengisian borang nyata cukai bagi pembayar cukai individu untuk tahun taksiran 2023 bagi pendapatan yang diperolehi sepanjang tahun 2023. Setiap individu yang mempunyai pendapatan dalam Malaysia dan membawa pendapatan dari luar ke dalam Malaysia adalah bertanggungjawab untuk melaporkan pendapatan tersebut kepada LHDN. Mengikut tinjauan ekonomi fiskal dan anggaran hasil kerajaan untuk tahun 2023, hasil kutipan cukai pendapatan individu dianggarkan berjumlah 35.29 bilion ringgit berbanding 33.776 bilion ringgit dalam tahun 2022. Dan fokus ketika ini adalah bagaimana hasil cukai ini mampu dilaksanakan secara mampan dalam menjamin sumber pendapatan kerajaan serta disalurkan secara berkesan untuk pembangunan ekonomi negara. Kita mempersilakan tetamu kita Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Datin Dr. Yusniati Yusri. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi luangkan masa bersama kami pada jam ini. Dr, kalau kita nak lihat bercakap mengenai cukai, bagaimana setiap individu ini boleh memahami peranan mereka dalam membayar cukai, tahap pemahaman mereka terhadap responsibility dan contribution mereka? Okey, terima kasih Nina atas jemputan untuk berkongsi sedikit tentang ilmu percukaian di Sarawak ini. Ya, kita sedia maklum bahawa kita dah masuk dah bulan Februari tahun 2024 dan lagi sebulan kita akan melaksanakan tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan kita di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan setiap individu yang mempunyai pendapatan ataupun yang menjana pendapatan di Malaysia, mereka adalah bertanggungjawab untuk berdaftar dengan lembaga hasil dan melaporkan pendapatan yang mereka jana dalam tahun tersebut. So ini bagi melaksanakan memastikan kutipan cukai yang dianggar, yang dirancang oleh kerajaan akan tercapai. Setiap individu yang pernah mengisi borang nyata cukai sebelum ni mungkin mereka tidak ada menjadi masalah dan mungkin ianya menjadi rutin kepada individu tersebut menunggu 1 Mac nanti. Tapi mereka yang baru memulakan alam perniagaan, alam pekerjaan yang mula menjana pendapatan untuk diri dan keluarga mereka, mereka perlu tahu yang mereka adalah perlu melaporkan pendapatan mereka kepada lembaga hasil. Itu merupakan tanggungjawab individu tersebut walaupun pada akhir pengiraan mereka tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. So pendaftaran ini adalah penting, okey. Pendaftaran pendapatan di lembaga hasil adalah penting kerana ia juga merupakan satu maklumat kepada kerajaan bagi mengumpul maklumat, bagi mengagihkan bantuan-bantuan kepada golongan yang layak berdasarkan pendaftaran pendapatan di lembaga hasil. So kerajaan dah membuat pendaftaran mudah, dengan secara e-daftar, so tak perlu lagi pergi kepada pejabat lembaga hasil untuk pendaftaran. So kita just di hujung jari kita boleh daftar sebagai pembayar cukai. Dan bila dah daftar tu kita ada tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan kita. Pendaftaran ni penting juga kepada mereka yang telah bila mendapat pendapatan penggajian. So dalam borang penggajian mereka ada potongan cukai bulanan. So itu merupakan cukai awal yang mereka telah bayar. So kalau mereka tidak daftar kepada lembaga hasil, so cukai bulanan tu akan dikirakan sebagai cukai yang mereka perlu bayar. So mungkin di akhir tempoh di akhir pengiraan mereka tidak layak, tapi kalau mereka tak daftar mereka tak dapat balik refund daripada cukai bulanan yang mereka telah bayar awal setiap bulan yang dipotong oleh majikan. So adalah penting bagi mereka untuk membuat pendaftaran di lembaga hasil sebelum mereka layak untuk melaporkan pendapatan mereka. Baik, itu adalah antara peranan dan tanggungjawab iaitu individu pembayar cukai. Dan sebelum kita sentuh lebih mendalam mengenai isu utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai, apakah antara pelepasan yang diberikan oleh kerajaan kepada pembayar cukai individu untuk tahun taksiran 2023? Okey, untuk tahun taksiran 2023, kerajaan telah memberikan lebih 23 jenis pelepasan yang boleh dituntut oleh individu tersebut. So ia boleh kita kirakan sebagai pelepasan individu, pelepasan daripada segi gaya hidup, perbelanjaan yang telah kita keluarkan untuk menampung perubatan, rawatan perubatan, dan juga pelepasan untuk anak-anak.
Dan juga kerajaan juga memberikan pelepasan atas caruman-caruman yang kita keluarkan, yang kita carum dalam Perkeso, dalam SSPN. Itu merupakan ianya simpanan kepada kita, tapi ia diberikan pengecualian ataupun penolakan dalam pengiraan kita cukai pendapatan. Untuk tahun 2023 ni dia ada kenaikan dalam perbelanjaan yang kita libatkan untuk rawatan perubatan. Tahun 2022 jumlah yang maksimum yang kita boleh mendapat penolakan adalah 8,000, tapi tahun 2023 ni kerajaan telah naikkan kepada 10,000. So itu merupakan satu tambahan ataupun pelepasan yang diberikan kepada individu dalam melaporkan pendapatan bercukai mereka untuk tahun 2023. Dan apa lagi yang menjadi cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai pada ketika ini? Okay, isu utama ataupun cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai adalah isu pengelakan cukai dan juga isu pematuhan. Ini dua perkara yang berbeza, tapi ia akan memberi kesan yang boleh memberi kesan yang negatif kepada ekonomi negara. So pengelakan cukai ia merujuk kepada amalan yang menyalahi undang-undang, iaitu sengaja untuk tidak mahu melaporkan. Itu pengelakan cukai. Tapi untuk pematuhan cukai, ia merujuk kepada kewajipan undang-undang yang pembayar cukai perlu patuhi dan peraturan cukai yang dengan peraturan cukai yang mereka perlu lakukan. Okay, kesan daripada isu ini, ia boleh memberi kesan negatif kepada ekonomi dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan terutamanya untuk individu yang ada mempunyai pendapatan daripada ekonomi bayangan, ekonomi yang tidak dapat dikesan. So ia kerajaan banyak kehilangan hasil daripada aktiviti ekonomi bayangan ni, di mana pembayar cukai tidak melaporkan pendapatan mereka. So ini merupakan dua isu yang utamalah yang perlu kerajaan tangani, iaitu bagaimana untuk mengelakkan aktiviti pengelakan cukai daripada industri ataupun ekonomi bayangan, dan juga meningkatkan pematuhan kepada rakyat ataupun kepada rakyat Malaysia dalam mematuhi prosedur ataupun peraturan cukai di Malaysia. Baik, itu adalah antara dua isu utama, isu elak cukai dan isu pematuhan cukai. Jadi apakah antara kesan sekiranya tanggungjawab ini tidak dilaksanakan? How will it impact the whole chain of ekosistem kewangan negara? Apa kesan jangka panjang? So, kesan jangka panjang dia basically hasil cukai kita akan berkurang. Okay. Itu kepada negara sebab kita tidak dapat mengutip cukai daripada aktiviti-aktiviti yang basically ia merupakan aktiviti yang besar dalam ekonomi, hidden ekonomi ataupun shadow ekonomi. Aktiviti seperti jualan runcit, jualan atas dalian. So basically aktiviti yang tidak dilaporkan ini ia akan memberi pengurangan kutipan hasil kepada kerajaan. Dan kepada individu itu sendiri, yang jika mereka tidak melaporkan pendapatan mereka, mereka akan dikenakan penalti. Penalti bukan hanya sekadar denda, ada kalanya dia boleh sampai kepada pendakwaan di mahkamah. So basically untuk dikenakan denda untuk aktiviti tidak melaporkan ni, biasanya pihak lembaga hasil ataupun pihak otoriti cukai dia akan menjalankan audit berdasarkan aduan-aduan yang mereka terima daripada masyarakat sekeliling tentang gaya hidup seseorang individu tersebut. So jika gaya hidup mereka terlalu luxury tapi tidak melaporkan, so mungkin mereka akan diaudit dan penaltinya akan lebih besar sekiranya mereka tidak melaporkan pendapatan tersebut kepada pihak berkuasa. Baik, apa lagi antara kontroversi serta pertikaian cukai yang masih wujud dalam masyarakat, basic do's and don'ts, and how far do we need to restructure the current tax system in 2024, Datin? Apa lagi dari segi dasar penambahbaikan yang perlu kita lakukan sekarang? Okey, dari segi dasar penambahbaikan, biasanya yang kita tahu kerajaan telah melaksanakan banyak perkara untuk menambahkan ataupun meningkatkan hasil kutipan negara. So apa yang kerajaan boleh lakukan lagi ialah dengan menjadikan pendigitalan pentadbiran cukai yang lebih
user friendly lah, lebih kepada memberi kebaikan mudah kepada pengguna untuk melayari laman-laman seseorang yang diberikan yang ada dalam lembaga hasil dalam negeri. So itu bagi meningkatkan kesedaran mereka terhadap percukaian. Dan juga untuk daripada segi dasar pengelakan cukai, okey, untuk menambahbaikkan. So saya rasa dasar pemansuhan pengecualian cukai bagi pendapatan luar negara yang telah kerajaan umumkan dalam bajet 2022 perlu dilihat semula sebab ia akan memberi kesan yang negatif. Ia akan mengurangkan daya tarikan Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran yang mana pendapatan daripada luar yang dia bawa masuk masih lagi diberikan pengecualian. Tapi untuk tahun 2003 ni pendapatan daripada luar dasarnya akan dicukai. So mungkin dasar itu mungkin boleh dilihat semula oleh kerajaan bagi meningkatkan lagi kutipan cukai dalam negara. Baik, itu adalah antara untuk melestarikan semua pendapatan negara melalui cukai agar kita dapat meningkatkan lagi pendapatan negara tanpa membebankan rakyat bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Pensyarakat dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Datin Dr. Yusniati Yusri, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.